Okey, yang pertama kita tengok ta'rifus saumu Ramadan. Okey, maksudnya pengertian puasa Ramadan. Pengertian ataupun maksud ataupun makna. Okey, pengertian saumu Ramadan dari segi lughatan iaitu al-imsaku. Okey, lughatan itu maksudnya bahasa. Okey, imsakun tu maksudnya menahan diri. Maknanya saum ni, puasa ni dari segi lughatan maksudnya adalah menahan diri. Okey, dari segi syar'an, imsakun 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Imsakun iaitu menahan diri 'anil mufattirat daripada perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, hinggalah terbenamnya matahari, ma'an niyah dengan niat. Jadi pengertian puasa ini dari segi bahasa adalah menahan diri. Dari segi syarak maksudnya kita menahan diri daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Nak mula bila? Start daripada bila? Start daripada terbitnya fajar, maksudnya masuknya waktu subuh itu sampailah terbenamnya matahari. Maksudnya masuknya waktu maghrib, sampai situ sahaja kita berpuasa, dan dikata ma'aniyah mestilah disertai dengan niat. Tengok dalil pensyariatan saumi Ramadan. Dalil pensyariatan puasa Ramadan. Maksudnya dalil ni adalah bukti. Mana dia? Apa dia bukti yang membuktikan bahawa kita ni kena puasa Ramadan? Bila bercakap tentang dalil, kamu kena set dalam kepala kamu ada 3. Bila kita bercakap pasal dalil, antara 3 ni sahaja. Bukti sesuatu ibadah itu disyariatkan akan datang daripada 3 ini sahaja. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijma'. Ijma' ni maksudnya persepakatan, perbincangan. So disyariatkan puasa Ramadan ini, buktinya yang pertama datang daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian bukti yang kedua disyariatkan kepada kita berpuasa ini datangnya dalam hadis. Hadis ini an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Terbinanya Islam ini di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamas solah, dan mendirikan solat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wal haji, wa saumi Ramadan. Kalau kamu perasan hadis ni kamu dah belajar masa form 1. Dan hadis ni ringkasnya dia bercakap tentang rukun Islam. Dan rukun Islam tu adanya bagi tahu pada kita bahawa antara rukun Islam itu adalah kita kena berpuasa Ramadan. Kemudian kita tengok kepada hukmu saumi Ramadan, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan ini ada 2. Yang pertama wajib dan yang kedua mubah. Mubah itu maksudnya harus. Jadi siapa yang wajib berpuasa ini? Yang pertama mukallafin. Mukallafin ni maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan melakukan sesuatu perintah Allah. Siapa dia mukallaf itu? Orang Muslim, orang Islam. Baligh, orang yang cukup umur. Aqil, orang yang berakal. Yutiqu as-siyam, orang yang mampu berpuasa. Jadi maknanya kalau kamu memenuhi syarat-syarat yang saya bacakan tadi, maknanya kamu wajib berpuasa. Hukum yang kedua pula untuk berpuasa adalah mubah, harus. Jom kita tengok siapa dia yang diharuskan berpuasa. Yang pertama iaitu lil maridi. Iaitu untuk orang yang sakit. Dan sakit dia ni mestilah
dararan syadidan, sakit yang kita kata memudaratkan dia. Okay, kemudian siapa dia yang diharuskan berpuasa? Lil musafir, iaitu untuk orang yang bermusafir. Okay. Dan dia kata di sini iza safara qabla tulu'il fajri safaran tawilan mubahan. Jika bermusafir sebelum terbit fajar, bagi musafir panjang yang harus. Okay, maknanya dia bermusafir tu kena musafir yang sebelum kita kata terbit fajar, sebelum terbit matahari lah kan. Okey, barulah dia diharuskan berpuasa. Okey, jadi hukum puasa ada dua, wajib bagi orang yang mukallaf dan mubah, iaitu harus bagi orang yang sakit sangat, dan yang kedua bagi musafir. Okey, sekarang kita tengok pula syurut wujub as-shaum. Okey, maksudnya kat sini syarat wajib berpuasa. Maknanya kalau saya memenuhi syarat-syarat yang saya bacakan ni, maknanya kita ni wajib berpuasa. Okay, yang pertama syaratnya adalah Islam. Dan yang kedua berakal, al-aqlu. Yang ketiga al-iqamah, menetap. Okay. Yang keempat al-bulugh, cukup umur. Yang ketiga al-itaqah, mampu berpuasa. Okay, maknanya kalau kamu Islam, kamu berakal, kamu menetap di suatu tempat itu, kemudian kamu cukup umur, kamu mampu berpuasa, maka kamu wajib berpuasa. Okey, kita dah tengok syarat wajib puasa, kita tengok pula syurut sihhati as-shaum. Okey, syurut sihhati as-shaum ada 3. Okey, syarat sah puasa ada 3, al-Islam. Okey, so dia kata kat sini fala yasihu shaumal kafir, maka tidak sah puasa orang yang kafir. Okey, orang kafir kalau dia nak puasa pun boleh, tak ada masalah, tapi puasa dia itu tidak sah. Okey, kemudian yang kedua al-aqlu, berakal. Okey, maksudnya ay an yakuna mumayyizan, hendaklah dia mumayyiz, maksudnya dia boleh bezakan yang mana baik dan yang buruk. Kemudian fala yasihu shaumal majnun, maka tidak sah shaumal majnun, puasa orang gila. Wa tifli, dan kanak-kanak, ghairal mumayyiz, yang belum mumayyiz, yang belum boleh bezakan yang mana baik dan yang buruk. Okay, dan syarat sah puasa yang ketiga, al-khulu 'anil a'zar al-mani'ah, bebas daripada keuzuran yang menghalang. Apa dia keuzuran yang menghalang itu? Yang pertama al-haid, haid bagi perempuan. Kemudian wanifas. Nifas ni maksudnya darah yang keluar selepas bersalin. Wal ighma'u jami'an nahar, dan pingsan sepanjang hari. Maknanya kalau seseorang itu berpuasa dan dia memenuhi 3 syarat ini, maknanya puasa dia sah. Okey, yang seterusnya arkanu as-shaum. Rukun puasa. Rukun puasa ni maksudnya benda yang wajib kita buat bila puasa. Bila cakap pasal rukun, kalau tak buat maknanya tak sah. Rukun puasa ada 2 sahaja. Yang pertama an-niyatu, wa yustaratu tabyid an-niyatu fi shaumi Ramadan wal qada' wan nazar. Maksudnya disyaratkan berniat pada malam hari pada puasa Ramadan. Qada', puasa ganti, dan puasa nazar. Maknanya kalau kamu nak puasa Ramadan, kamu nak puasa ganti, kamu nak puasa nazar, kamu kena berniat pada malam hari, iaitu selepas masuknya waktu maghrib dan sebelum masuknya waktu subuh. Barulah puasa kamu itu sah. Wa tasihhu niyyatu shaumu an-nafli qabla zawal, dan sah niat puasa sunat qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Maknanya kalau kamu nak puasa sunat, kamu niat sebelum masuknya waktu zuhur, puasa kamu tetap sah. So maknanya puasa sunat boleh niat selewat-lewatnya sebelum masuk waktu zuhur, puasa kamu tetap sah. Tapi kalau kamu nak puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa ganti, kamu kena niat sebelum masuknya waktu subuh, barulah puasa kamu itu sah. Rukun puasa yang kedua, kita mestilah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa.
Okey, kemudian kita tengok sunanu as-saumi. Okey, sunanu as-saumi semuanya ada 8. Okey, sunat-sunat puasa. Okey, maksudnya apa dia perkara-perkara sunat yang kita boleh lakukan waktu kita puasa. Okey, supaya kita dapat pahala yang lebih. Okey, yang pertama adalah ta'jilu al-iftar. Maksudnya menyegerakan berbuka. Maksudnya masuk je waktu maghrib azan, okay, cepat-cepat buka puasa. Jangan tangguh-tangguh nak tunggu sampai isyak lah. Tak. Okay, yang kedua, perkara sunat yang kedua adalah as-suhur, bersahur. Okay. So kamu bangun sahur tu pun perkara sunat puasa. Yang ketiga, takhir as-suhur, melewatkan sahur. Yang keempat, tarku al-kalam al-fahish. Maksudnya meninggalkan kata-kata yang keji. Jadi kalau waktu kamu puasa, kamu tak cakap benda-benda yang tak elok, tak mencarut dan sebagainya, itu pun sunat dan kamu dapat pahala. Kemudian yang kelima, al-ightisalu an al-janabah qabla al-fajri. Okey, mandi junub sebelum fajar. Okey, maksudnya bagi pasangan suami isteri yang melakukan persetubuhan, disunatkan dia mandi sebelum masuknya waktu subuh. Okey, kemudian perkara sunat yang keenam adalah du'a'u al-iftar, doa berbuka puasa. Okey, doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita baca doa nak buka puasa pun dikira sunat berpuasa dan kita dapat pahala. Okey, kemudian yang ketujuh, taftiru as-saimin, beri makan kepada orang-orang yang berpuasa. Okey, contohnya kamu beli kuih sedekah kepada orang. Okey, itu pun sunat berpuasa. Dan sunanus saum yang terakhir, tarku al-hijamah wal fasdu wa nahwihima. Okey, meninggalkan berbekam, wal fasdu dan membuang darah melalui torehan pada urat darah dan seumpama dengannya. Okey, jadi maksudnya seeloknya waktu berpuasa tu tak payahlah berbekam, tak payahlah buat sesuatu yang kita kata membuang darah. Sebab logiknya benda tu bila kita mengeluarkan darah ni tenaga kita akan berkurang. Okey, sebab tu kalau macam kalau kita nak derma darah biasanya tak digalakkan kita berpuasa. Itu logiknya. Logiknya disunatkan jangan berbekam dan membuang darah ketika berpuasa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, jumpa minggu hadapan. Okey, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu disandarkan kepada kelemahan diri saya sendiri. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya saya personal melalui WhatsApp. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.